pegawai-pegawai masjid, pengurusi dan ahli jabatan kuasa masjid, tetangga, para alim ulama, tuan-tuan, puan, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita berada pada semakin hujung di bulan Sya'ban. InsyaAllah kita akan berada di bulan Ramadan tidak lama lagi. Dan pada malam ini insyaAllah kita menyambung perbincangan kita, kitab yang kita baca, Politik dan Agama Mengikut Perspektif Islam. Kita sampai pada muka surat 29, iaitu nas-nas daripada hadis. Sebagaimana yang kita sudah maklum, bahawa politik dan agama ini tidak dapat dipisahkan. Kerana agama memadu politik, supaya politik berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis menyebutkan tentang peranan politik yang mesti dilaksanakan oleh manusia. Pada bulan yang lepas kita sudah bincang beberapa nas daripada Al-Quran yang menjadi dalil, yang menjadi hujah bahawa kegiatan politik mentadbir dunia ini adalah kerja manusia. Ia adalah kerja para nabi, dan ia adalah satu tanggungjawab yang dipikul oleh manusia yang beriman. Jadi pada malam ini insyaAllah kita menyambung apakah nas-nas hadis, apakah panduan daripada hadis-hadis Nabi yang membuktikan bahawa perintah Nabi, perintah Rasulullah SAW supaya manusia, supaya umat Nabi Muhammad melaksanakan tugas politik berdasarkan kehendak Islam. Rasulullah SAW telah menafsirkan ayat ini secara amalan dan sabda sehingga menjadi dalil sunnah yang sangat nyata dan kuat. Maknanya apa dia? Rasulullah SAW hidup dia, sirah perjuangan dia, itulah penafsiran kepada ayat-ayat Al-Quran. Apabila ayat Quran diturunkan, maka Nabi laksanakan. Maka cara hidup Nabi itu, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi sebut, apa yang berlaku kepada batang tubuh Nabi, itulah suatu tafsiran kepada ayat Quran. Bukan kita tafsir sendiri, tuan-tuan. Ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan berdasarkan hadis-hadis kehidupan baginda Rasulullah SAW, iaitu baginda lah yang menerangkan. Hadis inilah yang memberikan keterangan, menerangkan, menghuraikan, mengkhususkan sesuatu hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Apabila menolak tawaran menjadi raja, ini langkah Nabi di Mekah. Sebaliknya, apabila menolak tawaran menjadi raja atau pemimpin dengan segala kekayaannya. Kita ingat dalam sejarah hidup Nabi pernah ditawarkan oleh pemimpin Quraisy. Mereka menawarkan kepada bapa saudara Nabi, Abu Talib, supaya pesan pada anak saudara kamu, kalau anak saudara kamu ni nakkan harta, kami bagi harta benda seluruh kota Mekah kepada dia. Yang kedua, kalau anak saudara kamu ni nakkan tahta, nak kuasa, kami boleh angkat dia jadi ketua kepada umat di kota Mekah. Dan kalau dia nak wanita yang tercantik sebagai isteri, kita boleh kumpulkan seberapa ramai wanita yang
cantik untuk dikahwinkan dengan anak saudara tahu Muhammad. 3 jenis tak ada titik. Jadi tawaran-tawaran tersebut ditolak oleh baginda Rasul, sehinggalah Nabi berhijrah ke Madinah. Sebaliknya berhijrah ke Madinah setelah kalangan penduduk Madinah melakukan bai'ah yang terkenal melibatkan pemimpin lelaki dan wanita. Seterusnya diikuti dengan hijrah yang membawa kepada pengisytiharan negara yang sah mengikut hukum politik dan undang-undang antarabangsa yang meletakkan 5 syarat negara. Jadi tuan-tuan, apa yang telah berlaku kepada batang tubuh Nabi, apa yang telah dihadapi oleh Nabi, iaitu peringkat awal permulaan Islam, Nabi tolak kekuasaan, kekayaan, kecantikan wanita, semata-mata untuk membawa risalah perjuangan, membawa dakwah Islam. Hari ini ada juga orang yang tak faham, tuan-tuan. Ada, saya jumpa tahun lepas, dia hamba Allah ni biasalah keluar dalam televisyen juga. Dia cakap dengan saya, kita tidak boleh terlibat dengan politik kekuasaan, kerana Nabi sendiri menolak kekuasaan sewaktu di kota Mekah. Jadi kalau terlibat dengan politik pilihan raya, bercanggah dengan sunnah Nabi. Garuk kepala saya tu. Dia kurang kok mana pula sirah Nabi ni. Habis tu kalau kita tak mau berjuang hari ni, kita nak buat apa? Dia kata berjuanglah macam mana pun hari ni, takkan berjaya. Kita tunggu Imam Mahdi turun. Senang tuan-tuan. Tunggu Imam Mahdi turun, duduk di rumah, tak payah main masjid. Ada juga tuan-tuan pandangan yang sebegitu. Yang orang macam ni tuan-tuan, kita cakap pun dia tak mau dengar. Ustaz juga tuan-tuan, orang hebat-hebat juga. Ya, anak-anak juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi itu huraian yang salah. Nabi menolak politik pada zaman itu kerana pembesar Quraisy menawarkan politik, menawarkan kekayaan untuk digadaikan dengan agama. Jika kamu hentikan dakwah Islam, kamu hentikan ajak orang sembah Allah, tinggal berhala, kami bagi kamu kuasa politik, kami bagi kamu harta, kami bagi kamu wanita. Sebab tu Nabi tolak. Manakala politik yang berada hari ini tuan-tuan, kita berusaha untuk mencapai kekuasaan politik, bukan kerana nak harta benda, bukan nak tahta, tetapi yang lebih penting untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, kita tak takut soal kalah menang. Yang kita takut keredaan Allah Ta'ala kita tak dapat. Yang kita takut tidak dapat rahmat Allah. Yang kita takut ialah Allah murka kepada kita. Walaupun seluruh manusia benci kepada kita, yang penting Allah redha. Ini yang kita kena kembali kepada asal tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka di situ apabila Nabi berhijrah ke kota Madinah, membentuk sebuah negara, membentuk sebuah perlembagaan, sahifah, di sana terdapat 5 syarat untuk menegakkan sebuah negara. Yang pertama ialah tanah air. Kena ada tanah air baru boleh sebut ada negara. Ada tanah air. Tanah air ni di mana? Contohnya Madinah Al-Munawwarah atau nama dulu Yathrib. Itulah tanah air yang ada. Itu syarat pertama, nak ada sebuah negara. Yang kedua, mestilah ada pemimpin. Al-Imarah. Kena ada pemimpin. Kalau ada tanah air je, pemimpin tak ada, yang ada singa, singa lah jadi raja.
Kena ada pemimpin. Siapa pemimpin? Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin di kota Madinah. Syarat yang ketiga ialah rakyat, masyarakat majmuk. Kena ada rakyat. Rakyat pula tidak ada negara yang tidak ada masyarakat majmuk. Semua majmuk belaka, tuan-tuan. Masyarakat orang asli pun ada pelbagai jenis bangsa, suku kaum dalam masyarakat asli. Bahasa lain-lain. Orang asli di Pos Piah lain. Orang asli di Bukit Cermin, Kuala Kangsar, bahasa dia lain pula. Pergi ke Langkong, pergi ke Selangor, lain pula. Kalau orang asli pun ada masyarakat majmuk. Takkan di bandar-bandar, di kampung-kampung tak ada masyarakat majmuk. Bahkan di kota Madinah, umat Islam bersama dengan golongan Arab Quraisy, bersama dengan golongan Yahudi yang pelbagai kabilah, bersama dengan Arab Aus dan Khazraj yang mereka ni menyertai, menganuti agama Islam. Jadi tuan-tuan, janganlah kita menganggap Nabi tak faham apa dia masyarakat majmuk, yang menjadi seolah-olah penghalang kepada Islam ditegakkan di dalam sebuah negara. Hari ini tuan-tuan tak buat dah alasan masyarakat majmuk. Kami bukan nak tolak hukum Allah. Kami cuma takut kacau bilau. Dulu masyarakat majmuk menjadi alasan. Hari ini alasannya kita takut ekonomi jatuh. Kita takut masyarakat jadi mundur. Ini semua tuan-tuan fahaman feudal, fahaman lama yang masih ada lagi saki-baki di dalam negara kita. Masih ada saki-baki lagi tuan-tuan. Fahaman-fahaman feudal, fahaman-fahaman lama yang kadang-kadang tak masuk di akal pun banyak. Seolah kita ni masih duduk dalam pemerintahan Sultan Muzaffar Shah lagi, zaman-zaman dulu. Jauh dah tuan-tuan. Jauh sangat dah kita dengan zaman-zaman dulu. Macam kita duduk zaman para Maswara, zaman hantu. Dah tuan-tuan, kita dah jauh dah. Yang keempat ialah mesti ada piagam, mesti ada perlembagaan. Dalam sebuah negara dia ada perlembagaan. Dalam sebuah negara Islam dia kena ada perlembagaan Islam. Dalam sebuah negara sekular dia ada perlembagaan sekular. Dalam sebuah negara komunis dia kena ada perlembagaan komunis. Hari ni tuan-tuan di Malaysia ni perlembagaan apa? Malaysia. Nak sebut pun susah tuan-tuan. Kerana perlembagaan ni dia boleh ditafsirkan. Bila ditafsirkan, kadang-kadang berlaku perbezaan penafsiran pula dah. Kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, adakah bermaksud negara kita ni negara Islam? Kita nak jawab pun susah tuan-tuan. Kalau dulu memang ada sebahagian Perdana Menteri menyebut negara kita ni negara sekular. Tuan Abdul Rahman sebut negara kita negara sekular. Tuan Mahathir sebut negara kita negara Islam. Walaupun negara kita ni tuan-tuan belum lagi cukup syarat sebuah negara Islam, bagi saya tuan-tuan, kita masih boleh sebut negara Islam. Mudah-mudahan akan datang boleh mencapai sebuah negara Islam. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita sebut negara sekular, maka dia menjadi alasan kepada sesetengah golongan, kalau kita negara sekular tak boleh laksana mahkamah syariah. Tuan-tuan, di situ pula dia berhujah.
sebahagian daripada orang bukan Islam, dia skor negara kita sekular, tak perlu ada dua mahkamah, tak perlu ada